Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda di rumah, di mana sahaja anda berada di pagi Jumaat ini? Kami sentiasa harap dan doakan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja insya-Allah. Abang Alif, apa khabar? Alhamdulillah, Gas sihat, Gas. Gas nampaknya cerah dengan warna biru dia hari ni. Kita ni cerah sikit. Wale biru yang muda sikit kan? Ya, tapi betul. tak plan tak ada rancang Okey, diharapkan agar pagi ini anda sentiasa ceria bersama dengan keluarga dan rakan-rakan yang tersayang pastinya di Sarawak. Untuk vaksinasi kita sudah capai lebih daripada 80%, tapi jangan jadikan itu sebagai lampu hijau untuk kita melekakan SOP dan sebagainya. betul. Juga kami nak sampaikan salam prihatin kepada rakan-rakan kita di Yan Kedah yang mana setakat ini Wan Alif 4 orang didapati maut daripada kejadian banjir tersebut. Apapun, kami akan bawakan perkembangan terkini untuk blok yang ketiga nanti. Kerana blok yang pertama dan blok yang kedua, kita akan bersama dengan seorang tetamu yang sangat istimewa untuk kita kabarkan kepada anda mengenai siri animasi Baram Bunch Story Hunters. Kerana di studio sekarang ini kita bersama dengan co-director dan produsernya sendiri, juga pensyarakanan Sekolah Reka Bentuk dan Seni Universiti Teknologi Swinburne Sarawak, Encik Gregory. Hello, good morning. Selamat pagi Encik Greg. Good morning, selamat pagi, salam sejahtera. Kita semuanya biru. Yes, semua biru. Dirancang ke ni? Semalam the whole day hujan. Bangun pagi ni senang ke susah? Seronok. Seronok. Itu semangat. Saya set alarm. Alarm 3 kali. 3 kali. Tak ada tekan snooze, tak ada Tak ada. Okey. Hari ini kita nak kabarkan mengenai satu CD animasi ni tahu. Yang mana ianya menyisahkan tentang 4 orang kanak-kanak yang menetap di daerah Baram, sebuah kawasan pedalaman di Sarawak. Namun mungkin kita nak dengar sendiri daripada co-directornya mengenai jalan penceritaan lebih lanjut CD animasi ini, Encik Greg. Jalan ceritanya tentang 4 orang budak-budak yang berumur 10 tahun. Mereka menetap di Baram. Hulu pedalaman Sarawak lah. Dan cerita ni tentang mereka ingin untuk menambah pengikut sosial media mereka, media sosial mereka. Jadi salah satu caranya, idea mereka untuk mengumpul cerita. Cerita-cerita rakyat, cerita tempatan lah. Dan lalu mereka terserempak dengan seorang tua, atok lah, atok di situ, dipanggil Uku lah. Dan Uku itu bercerita tentang adanya makhluk-makhluk gegasi. 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 Ini atok dia tadi. Yang dia ada bintang kat mata tu. Ya. Dan mereka termasuk dalam gua lah. Okey. Dan makhluk gegasi ni dipanggil sebagai batu megalit yang betul-betul ada dalam kawasan pedalaman yang struktur-struktur megalit, tinggalan zaman kuno. Dan cerita ni tentang sebenarnya tentang budaya dan cerita rakyat dan sejarah dan peninggalan itulah. Dan sekarang ni semakin pupus kerana generasi lama tak ada lagi dan cerita ni tidak diwariskan kepada generasi muda. Jadi oleh sebab itu secara tidak sengaja mereka mengumpul cerita tersebut. Jadi diharap animasi ini dapat membawa mesej inilah kepada generasi muda tentang betapa pentingnya memelihara budaya kita. Dan budaya ini bila disentuh Gas macam seperti Encik Greg beritahu tadi, semestinya ia mempunyai elemen-elemen tertentu. Dan seperti yang Encik Greg cakap, yang ini adalah animasi yang menyentuh secara keseluruhan iaitu peninggalan zaman kuno, zaman lama, iaitu lebih digelar sebagai megalitik. Dan bagaimana ataupun macam mana sebenarnya objektif ataupun aspek yang diketengahkan melalui kebudayaan tentang konsep-konsep megalitik ini. Sebenarnya fokus kita bukan pada megalitik sahaja. Sebab kita hanya mempunyai peluang untuk membuat animasi yang pendek ini, satu episod saja sebagai pilot untuk testing. Jadi kita terpaksa pilih lah. Sebenarnya ada banyak cerita di kawasan pedalaman sana. Sebenarnya di seluruh Sarawak pun banyak cerita. Ya, banyak lagi cerita. Dan bukan cerita saja, sejarah juga. Sebab di kawasan Baram sana, dulu masa konfrontasi, saya rasa British pun ada di situ. Mereka ada kubu di sana, mereka ada landing strip untuk kapal terbang turun.
So there's a lot of history lah di dalam sana yang kita tidak tahu. Dan history itu ada kaitan juga dengan lokasi-lokasi di sana. So ada banyak cerita. Jadi kita tak sempat nak mempersembahkan semua cerita ni sebab animasi ni pendek, bajet kita untuk satu saja. So kita memilih yang paling misteri, yang paling dapat menarik minat kanak-kanak lah. Jadi tinggalan megalitik itu diambil sebagai fokus utama yang menjadi tarikan kepada para peminat untuk menonton siri animasi ini. Betul. Dan tadi Encik Greg ada berkata kepada kita bahawa siri animasi ini durasinya 6.5 minit macam tu. Dan mengambil lebih kurang 7 bulan proses untuk menyiapkannya. Satu cabaran untuk kita pilih apa antara intipati yang kita nak letak. Sebab banyak lagi budaya di Baram yang mungkin tak sempat nak diketengahkan. Mungkin ada antara cabaran lain yang mana animasi ini kita tahu ada CGI, teknik pencahayaan, nak lukis lagi model dan sebagainya. Adakah penglibatan pelajar swimmer juga terlibat untuk proses ini, Encik? Ya, ini projek ini adalah 100% dikendalikan oleh pelajar Swinburne, Swinburne School of Design and Arts. 11 orang, ramai 11 orang. Dan kita bahagikan mereka kepada beberapa kumpulan yang mengendalikan cerita, pembentukan cerita, dan satu lagi kumpulan untuk pembentukan karakter dan background environment, dan satu lagi kumpulan untuk animasi. Dan apabila semua ini dah siap, satu kumpulan untuk post production, pasca produksi. Pasca production. Jadi Encik Greg adalah pengelolanya. Ya, saya terlibat dalam semua. Bagaimana melihat kerjasama daripada anak-anak muda ini, Encik Greg? Keterlibatan mereka untuk menghasilkan projek ini sebab Alif, kita tahu siri animasi ini macam Boboiboy dan sebagainya. It's not easy, bukan mudah. Betul. Macam mana mereka dapat bekerjasama sama-sama? Itulah dalam 7 bulan menghasilkan animasi ini. Sebab kalau kita tahu mungkin kalau bilangan krunya lebih banyak, mungkin durasi itu boleh dipendekkan untuk menyiapkan kan. Jadi bagaimana kerjasama mereka dalam menghasilkan animasi ini, Encik Greg? Jadi pelajar Swinburne Design ni, mereka datang dari multimedia design dan juga ada sedikit graphic design. Mereka bukan dalam animasi, tapi mungkin mereka pernah belajar tentang animasi dalam satu unit yang saya ajar. Jadi saya pun terkejutlah bahawa mereka dapat melakukannya. Tapi saya sendiri terlibatlah, very very involved every day, setiap hari. Kita ada production meeting for the whole morning, 4 hours untuk mendevelop cerita tersebut dan juga karakter, kemudian animasi. Selepas mereka menghasilkan sesuatu scene itu, saya kena approve. Kalau tak approve, dia kena buat balik. So this is every day. Quality control tu kena ada. Untuk 7 bulan. Untuk 7 bulan. Satu jangka masa yang panjang. 7 bulan. Nak menyaksikannya hanya berapa minit saja, tapi nak buat dia ambil masa yang terlalu lama. Dan istimewanya anak-anak muda di bawah kelolaan Encik Greg ini yang menghasilkan CD animasi ini. Bayangkan. Jadi itu saya kira cukup untuk menjadi sebab mengapa anda perlu menonton CD animasi ini kan. Tapi kita nak tahu jugalah sebab di Baram ini banyak lagi sisi budaya, tarikan semula jadi dan sebagainya. Sebagai seorang yang memang menghasilkan siri animasi daripada tempat tersebut, personally secara peribadi, apa tarikan di Baram yang paling dekat di hati Encik Greg? Sebenarnya 4 atau 5 tahun yang dahulu, saya pernah mengetuai satu rombongan penyelidikan ke dalam ke Baram. Dan kita adakan workshop di dalam sana, bengkel media, dan mengajar mereka cara menggunakan handphone untuk merekodkan budaya mereka, sama ada dari segi video ataupun dia buat editing dalam handphone ataupun fotografi, cara-cara membuat Facebook page, sebab mereka ada craft tangan untuk dijual kan. Ada yang nak jual ikan, dia tangkap dalam sungai, dia nak jual. So itu 4-5 tahun yang dahulu. Jadi kita pergi ke daerah Long San, Long Silat, Long Banga juga. Jadi kita dapat experience kehidupan mereka dan lihat dengan mata sendirilah. Dan Long San, kita sebenarnya mengambil Long San sebagai model. Sebab Long San tu dia macam satu pekan di mana semua orang lalui. Macam logging truck pun lalu, yang transporter. And then dia ada sekolah di situ, ada klinik, and then sekolah, budak-budaknya datang dari
kawasan-kawasan yang berdekatan, jadi dari kaum-kaum lain. So it's a macam hot pot lah, hot pot or melting pot lah. So that's why we think that is a very good model lah. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak ceritakan, nak tampilkan, tapi seperti scene-scene orang memancing, menangkap ikan, scene-scene tak nak kedai dimasukkan? runcit. Dapat dimasukkan untuk sini? Tak sempat? Tak sempat sebab sebenarnya dah dirancang tapi semua potong. Tak apa. Sebab tu melihat kepada ketidaksempatan ini kan, kita nak tanya Encik Greg, mungkin ada sequel ke, musim kedua ke kan? Betul. Sebab saya kira saya cukup banggalah dengan jalan penceritaan yang biarpun Baram ini kawasan pedalaman Betul. Alif, tapi jalan penceritaan yang melibatkan 4 orang sekawan yang mengumpul bahan untuk dimasukkan dalam media sosial untuk menjadi daya tarikan umum. Maksudnya mereka juga maksimumkan penggunaan betul. internet di Dan sana. dapat dilihat sini juga guys, dia mengetengahkan kebudayaan juga dan apa yang ada di kawasan terutamanya Bumi Kenyalang ini yang banyak tarikan dia tersendiri. Betul tak? Sekaligus kalau orang tengok animasi tu rasa macam nak pergi Baram lah. Selepas ini kita nak tanya pula mengenai pelbagai lagi mungkin feedback dan respons daripada penonton setakat ini terhadap siri animasi ini. Kepada anda jangan ke mana-mana, kekal dalam Sejahtera Asia. Okey, terima kasih kerana tetap dan juga sik berganjak ke mana-mana kerana setia bersama kami di Sejahtera Asia. Sama ada tengah sarapan atau sebagainya, jamulah sarapan anda. Cuaca sejuk kan. Jangan lupa kita kat sini dah. Okey guys, Okey. berbalik dengan topik kita hari ini. Memang hari ini memang kita rasa hari Jumaat yang cukup indah dengan satu kebanggaan kita berada di bumi Kenyalang yang banyak tradisi, banyak kebudayaannya dan menyentuh topik kita pada hari ini tentang animasi yang direka di pedalaman, kira pedalaman Baram. Jadi bersama saya sekali lagi iaitu Encik Gri. Di mana Encik Gri? Kita tahu yang satu cerita yang diadaptasi daripada tajuk ceritanya The Broken Tajau ni, adakah ianya dilakukan ataupun digunakan dengan sepenuhnya untuk menghasilkan animasi ini? Broken Tajau ditulis oleh Victoria Siao. Ya, betul. Okey, dan cerita dalam buku tersebut mengandungi karakter yang sama lah. Kita tidak tukar lah dari segi karakter lah. Ada juga uku dia, datuk dia. Tapi cerita dia berlainan. Ya, jadi cara dia menampilkan budaya dari segi makanan yang mereka makan dan juga festival-festival. Dan tapi ceritanya beransur lebih kepada yang ada sedikit crime lah dan budaya lah. Ya, ada pencuri masuk rumah, dia pecahkan tajau tersebut, macam tu lah. Tapi dalam animasi kita tak dapat mengadaptasikan cerita tersebut sebab dia panjang sangat. So jadi kita kena pendekkan because we only have kekurangan bajet lah kan untuk satu episod yang pilot lah yang pendek. So jadi kita pun berfikir apakah cara yang terbaik lah, and then kemudian oleh kerana saya pernah pergi Baram, saya pun mengetengahkan Baram sebagai lokasi background cerita tersebut sebab saya faham kawasan itu. Jadi apabila kita menarik Baram masuk, datangnya cerita-cerita kuno, cerita rakyat dan benda-benda lain lah yang macam ekosistem, background dia, dari segi ekonomi dia, cara hidup orang di situ, that we can pull that in lah. Jadi menguatkan lagi cerita tersebut lah. Tadi Encik Greg ada menyatakan bahawa bajet yang sedikit kurang juga boleh menjadi cabaran kepada penghasilan animasi macam ni. Jadi bagaimana agaknya dengan bajet yang jumlahnya sebegini, Encik Greg
uruskan untuk menghasilkan yang saya kira animasi ini tidak kurang hebatnya juga Wan Alif. Ya. Kerana bukan sahaja menyentuh mengenai kebudayaan, tapi antara fokus penting dan intipati pentingnya juga adalah mengenai teknologi dan jaringan internet di kawasan pedalaman. So how do you manage the budget to produce something good like siri animasi Baram? Sebenarnya kita amat berterima kasih kepada bajet yang kita dapat daripada SMG. Memang untuk penghasilan pilot ni cukup. Tapi untuk kami nak membuat yang selebihnya, itu kita tak dapat lah. Tapi memang sesuai lah untuk this kind of target kan, our target kan, untuk hasilkan pilot lah. Ya, so cara kita menguruskan bajet tu kita memang kena berhati-hati lah. So we try to use as much internal yang kita dapat lah, internal workforce yang terdiri daripada pelajar-pelajar. Jadi oleh sebab itu alih suara dia, bukan alih suara, voice acting, pelakon suara dia semuanya terdiri daripada pelajar-pelajar juga. Voice over semua dibuat oleh pelajar Swinburne juga? So saya boleh katakan Encik Greg dari... ada sumbang voice over juga? Ada. Ada. Boleh dengar suara Encik Greg juga dalam animasi ni? Ya, dalam animasi, bukan sekarang. Buku dengan Bang Batu, Bang Batu yang gegasi tu. Jadi A to Z semuanya dihasilkan oleh pelajar. Cuma muzik dihasilkan oleh Fabian He dan 2 orang lagi lah, ya, dan seorang pemain Sapeh. Ya. Okey, kita dah dapat tengok orang kata kejayaan, dan saya sendiri juga meminati siri animasi Baram Bunch Story Hunters ini. Mungkin selepas episod pilot ini, what's next, Encik Greg? Sekarang lagi tak ada keputusan lagi, tapi dia masih terbuka. Dia terpulang kepada respon kan dari audience kan. Itu kita belum tahu lagi. Tapi memang in my mind, memang ada perancangan lah. Kami bersedia lah jikalau macam SMG nak menghasilkan episod bersiri. Memang kita ada perancangan sebab banyak lagi cerita yang kita boleh hasilkan ya. Banyak lagi karakter-karakter yang kita dapat sampingan yang kita dapat perkenalkan, seperti yang saya katakan tadi kan, transporter lah, ada yang membuka kedai runcit lah, ada yang menangkap ikan di sungai, keras tangan dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Ya, dan mereka datang dengan pelbagai perspektif. Dan juga mungkin ada karakter jadi penyelidik dari Unimas ke, dari luar negara ke, ataupun turis. Turis dari Australia, Aussie in Borneo. Karakter pengacara sejahtera Asia macam Wan Alif ke, pergi ke Baram? Ya. TVS di sana kan, reporting kan. Boleh teruskan ni? Okey. Take note lah. Okey, mungkin kepada penonton kita yang mungkin nak tengok ni, sebab mereka pagi ni mungkin siri animasi yang mereka rasa macam sangat excited nak tengok kan, mungkin terlepas sebelum ini, mana platform yang boleh mereka pergi untuk menonton semula siri animasi ini, Encik Greg? Premier dia dah over, tapi saya rasa dia akan diulangkan beberapa kali kan. Saya tak pasti bila, tapi telah di-uploadkan dalam YouTube. Di YouTube? YouTube, ya. YouTube saja. Type sahaja siri animasi dalam channel TVS lah. Type saja siri animasi Baram Bunch Story Hunters, pasti akan jumpa senang cerita. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Gregory Wee yang merupakan producer dan co-director untuk siri animasi Baram Bunch Story Hunters, juga pencarakanan Sekolah Reka Bentuk dan Seni Universiti Teknologi Swinburne Sarawak, kerana bukan sahaja menghasilkan satu siri animasi yang mana proses penghasilannya melibatkan para pelajar dan anak-anak muda, tetapi pada masa yang sama ianya mempunyai jalan penceritaan yang menarik, mengenengahkan sisi budaya menarik di Sarawak, lepas tu tempat-tempat indah yang ada di kawasan pedalaman di Sarawak. Termasuk etnik Sarawak. Betul. Yang banyak lagi sebenarnya seperti Encik Greg cakap tadi. Banyak yang menarik. Terima kasih banyak-banyak Encik Greg. Betul, terima kasih banyak-banyak. Salam sejahtera. More to come for TVS. Yes, definitely. InsyaAllah. Okey, pada anda di luar sana, jangan ke mana-mana. Sekembalinya kita untuk blok yang ketiga nanti, kita akan bawakan perkembangan terkini yang perlu menjadi tumpuan anda hari ini. Jangan ke mana-mana. In a small town in Baram, 4 kids have the mission to tell magical stories to the world. We need fresh ideas. They're ancient and magical, Rob. They call themselves the Baram Bunch.
What do we have? And they are the Story Hunters. What story will they find today? Okey, terima kasih kerana bersiaran bersama kami. Tetap dan juga sik ke mana-mana seperti malah saya ulang sik ke mana-mana sebab kita amat menghargai dan juga amat berterima kasihlah sangat-sangat kepada mereka yang menonton kita di Sejahtera Asia. Sama ada di Facebook ataupun di Kaca TV. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita media sosial juga di ada FB komen-komen Live. Silakan. Komen daripada Facebook Nur Fatun, tanah air yang dirindui. Mungkin beliau berada di luar Sarawak. Memang kekangan daripada COVID-19 ini tidak dapat balik ataupun rentas negeri. Apa-apa pun kita harap mereka di sana bersabar dan doakan sama-sama agar COVID-19 ini terus hilang di muka bumi. Jaga diri Nur Fahatun. Ya, Nur Fahatun. Jaga diri dan pastinya untuk blog yang ketiga ini, siap-siap dengan kopi panas anda, teh panas anda kerana selain kami bawakan perkembangan politik yang hangat belakangan ini, juga kami nak sampaikan salam prihatin kami kepada rakan-rakan kita di Kedah, di kawasan Gunung Jerai, Dian yang dilanda banjir susulan fenomena kepala air pada petang Rabu. Jadi kami harapkan yang terbaik untuk anda di sana dan setakat ini malangnya dikabarkan terdapat 4 kematian yang sudah dicatatkan dan kita harapkan agar perkara ini dapat memberi pengajaran sebenarnya sebab kita tahu tak ada mana-mana tempat yang terkecuali kan daripada bencana sebegini. Betul. Tapi kita sebagai masyarakat ni perlu memainkan peranan lah. Jangan orang kata melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyumbang kepada masalah alam sekitar macam ni seperti penebangan hutan secara haram, pembalakan dan sebagainya, elakkan. Dan insya-Allah kami doakan sekali lagi yang terbaik buat anda di sana. Terus tabah menghadapi ujian ini. Okey, bercakap mengenai perkembangan politik. Pertama, Muhyiddin sahkan ahli parlimen PN calonkan Ismail Sabri. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin Walid mengesahkan kesemua 50 ahli parlimen daripada parti gabungan itu sebulat suara mencalonkan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri sebagai calon Perdana Menteri bagi yang ke-9 untuk di Malaysia sekarang ini. Dan kalau kita lihat jumlah itu termasuk 31 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, 18 PAS, 1 Parti Solidariti Tanah Air Kusta dan 14 Pro PN. Dan seterusnya, terdahulu beliau telah berunding dengan pimpinan Parti Gabungan Parti Sarawak GPS dan Parti Bersatu Sabah PBS yang membentuk kerajaan PN sebelum ini untuk mencapai ketetapan yang sama, Wan Alif. Ya, betul. Dan semalam juga sekiranya benda ini menjadi kenyataan, bukan lagi sebut-sebut kata orang, bukan lagi gosip-gosip, tetapi ia menjadi satu tugas yang bukan mudah. Tugas yang besar yang akan digalas oleh Perdana Menteri yang baru yang memastikan pelaksanaan pentadbiran negara yang lebih elektif dan juga produktif serta susun atur yang paling utama seperti yang di-Pertuan Agong asyik sarankan ataupun peringatkan iaitu mentadbir urus tentang permasalahan kesihatan global sekarang. Betul. Iaitu COVID-19, pandemik COVID-19 yang masih lagi membelenggu bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Menyeimbangkan antara kesihatan dan ekonomi itu yang kita harapkan sekarang ini. Memang orang kata pemimpin itu bertukar ganti tapi sistem demokrasi itu kekal kan. Jadi melihat kepada keperluan ini kita perlu segera memberikan kerjasama kepada negara dalam melancarkan proses vaksinasi terutamanya supaya kita boleh mencapai imuniti kelompok di seluruh negara dengan cepat dan aktiviti ekonomi boleh rancak semula. Juga hari ini menjadi perhatian adalah yang di-Pertuan Agong akan bermesyuarat untuk dengan raja-raja besar untuk menentukan siapakah Perdana Menteri yang ke-9. Seterusnya, Ismail Sabri punya majoriti sebagai Perdana Menteri kerana Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan mengesahkan kesemua 114 ahli parlimen yang menghadiri pertemuan di Istana Negara semalam menyatakan sokongan untuk mencalonkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Justru berdasarkan sokongan itu, Datuk Seri Ismail Sabri kini mempunyai majoriti untuk memegang jawatan pemimpin nombor 1 negara. Apa pun, sama-sama kita tunggu kenyataan rasmi kerana tumpuan kita daripada pihak Istana Negara berhubung pengesahan jawatan ini, Wan Alif. Betul. Dan mengulas lanjut mengenai pertemuan mereka, Ahmad
Aslan juga berkata menyifatkan pengalaman penting untuk memilih ataupun melihat kerjaya sebagai seorang Perdana Menteri, dan kita rasa bukan kita rasa sahajalah, banyak sebenarnya yang melihat calon-calon ini semuanya berkaliber, semuanya ada pengalaman-pengalaman tertentu, tetapi dengan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong kita agar dapat memilih Perdana Menteri yang ke-9 yang betul-betul selepas ini mampu ataupun mengurus tadbir negara dalam situasi pandemik. Ada juga pergolongan penganalisis politik yang berpendapat bahawa ini kalilah untuk kita mempunyai timbalan Perdana Menteri mungkin daripada Sabah dan Sarawak. Apa pun kita tunggu keputusannya, insya-Allah akan diumumkan tidak lama lagi. Kerana kalau kita lihat dari segi perwatakan Datuk Seri Ismail Sabri ini, juga menurut Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar, kredibiliti yang ada pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob cukup untuk melayakkan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Tambah Datuk Seri Wan Junaidi, selain kemampuan bekerja dan mempunyai imej yang bersih, Datuk Seri Ismail Yaakob juga sangat sensitif kepada keperluan di Sarawak. Hal ini kerana sebelum Pakatan Harapan pada tahun 2013, Datuk Seri Ismail Sabri telah meluluskan 2 projek dalam masa yang singkat, iaitu projek air untuk Lundu 27 juta ringgit dan projek jalan untuk Kampung 9 Beradik 65 juta ringgit, biarpun selepas itu dibatalkan oleh Pakatan Harapan. Projek air Lundu itu kini diambil alih oleh GPS, manakala projek jalan di Kampung 9 Beradik masih diteruskan oleh pihak kerajaan pusat. Jadi melihat kepada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Wan Junaidi ini, kita harapkan yang terbaik untuk calon Perdana Menteri nanti, juga untuk tidak mengabaikan Sarawak dan Sabah dalam pelaksanaan pembangunan, insya-Allah. Betul itu. Apa-apa pun kita masih lagi dalam situasi COVID-19, pandemik yang melanda bukan saja di Malaysia seperti kita tahu tadi, di seluruh dunia. Tapi untuk perkembangan harian COVID-19 untuk Malaysia, guys. Okey, di Malaysia semalam mencatatkan kes sembuh sebanyak 21,720 kes, manakala kes baharu positif sekali lagi malangnya mencatatkan bilangan kes yang tertinggi semenjak Rabu, iaitu dengan jumlah 22,948 kes, dan ini menjadikan jumlah positif kes di Malaysia setakat ini adalah 1,489,460 kes. Kes kematian yang dicatatkan semalam 178 kes, dan ini menjadikan jumlah kes kematian setakat ini adalah 13,480 kes. Juga saya kira kita tidak boleh abaikan Sarawak dan Sabah kerana kes yang kian meningkat dan melonjak melebihi angka 1,000 dan 2,000. Silakan Wan Alif. Ya, di mana semalam sahaja, guys, merekodkan 1,206 kes baru yang melibatkan jangkitan COVID-19 di Sarawak. Daerah Kuching masih kekal merekodkan kes yang paling tinggi, iaitu 291, diikuti Serian 183, Samarahan 126, Bau 88 dan juga Simunjan 83. Daripada jumlah kes harian tersebut, 254 adalah bergejala, manakala 952 tidak bergejala. Ia amat sensitif dan amat, kata orang itu, membingungkan kita, terutamanya di seluruh Sarawak. Dan semalam juga melibatkan 3 kes import yang masuk dan juga keluar daripada negeri ini. Dan semalam juga kita dilaporkan ada 4 kes kematian akibat jangkitan COVID-19 dan menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Sarawak akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 495 kes kematian. Semalam 2 kluster baharu, 3 kluster tamat dan menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif iaitu 118 kas. Sangat merisaukan, dan kita harap, semua mengharapkan, bukan kita saja, semua mengharapkan agar pandemik ini segera berakhir, tapi kita kena main keperanan juga. Tingkat kawalan ke diri, jaga dan juga patuhi SOP yang telah pun ditetapkan kepada kita lah yang akan menjadi satu perjuang untuk kita mengakhiri peperangan kita. Lekok COVID-19 ini, kerana Sarawak setakat ini alhamdulillah sudah mencapai lebih 80% populasi lengkap vaksinasi COVID-19 dan oleh itu kalau perasan kan kita masuk pusat beli belah dan sebagainya, dekat sana ada ni pegawai keselamatan yang akan periksa dah 2 dos ke belum. 1 dos tak boleh masuk. 1 dos tak boleh masuk. Jadi kita harapkan agar proses ini berjalan dengan lancar, dan pastinya kita juga harapkan agar pengedaran vaksin AstraZeneca yang bermula minggu lepas
minggu ini berjalan dengan lancar dan apabila dah dapat second dose tu, jangan terus pergi pusat beli belah kerana untuk memastikan anda sebagai individu lengkap menerima vaksin ini, kena tunggu 14 hari selepas anda menerima vaksin tersebut. Kena bagilah masa untuk vaksin itu tindak balas dengan badan kan. Dan untuk vaksinasi yang memerlukan satu dos, anda memerlukan 28 hari selepas mengambil suntikan vaksin itu baru anda dikira sebagai individu lengkap menerima vaksin COVID-19. Baik, selesai untuk perkembangan terkini untuk blok yang ketiga. Selepas ini, topik menarik juga untuk kita bicarakan, berbaik dengan emosi, cipta kebahagiaan anda sendiri. Kita tahu dalam pandemik COVID-19 ni, Jiwang sikit kan, kita kuat kerja Mualif siang malam, kadang-kadang ada yang buat lebih daripada 2-3 kerja sampai mengabaikan kesihatan emosi. Selepas ini semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Damaian milik kita bersama, amanah bangsa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 Malaysia prihatin demi negara. Milik kita bersama, amanah bangsa, junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa. Semarakkan api cinta di hati pada setiap insan kita gabaikan Agar gemilang mekar di persada,
Kalau kita lihat keadaan sekarang ni, negara sudah mula mencatatkan kes purata bunuh diri 2 kes setiap hari semenjak tahun 2019. Dan itu menandakan betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan mental Betul. dan emosi kita. Orang kata apa, berat mata memandang, berat lagi Berat lagi bahu bahu yang memikul. memikul. Kita Betul. faham ada antara individu Alif yang terpaksa mempunyai kerja lebih daripada 2 atau 3 kerja sehari semata-mata untuk menghidangkan makanan di atas meja bersama dengan keluarga. Dan pastinya untuk kita berbicara mengenai bagaimana kita nak berbaik dengan emosi, bagaimana kita nak cipta kebahagiaan diri kita sendiri di sebalik kesibukan kita bekerja ni, kita bersama dengan pensyarah kanan program kaunseling Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIMAS, Puan Siti Norazilah Muhammad Said. Assalamualaikum, selamat pagi Puan Nora. Waalaikumsalam Khabar, Puan? warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. Baik. Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asal Okey. okay. Sarawak ke, Puan? Orang Sarawak? Si, kami orang KL. Oh, berapa lama dah di situ? Lebih 10 tahun lah, berbelas dah sebenarnya, Tik. Okey, lama juga lah ya. Pandai kelakar Sarawak dah. Oh, boleh. Lepas tu kita ngetes bahasa Sarawaknya. Okey, penonton, wang ringgit, pangkat, kedudukan, sekalipun harta benda bukanlah kayu pengukur bagi sesebuah kebahagiaan. Bahagia itu tidak bersandar pada kebendaan semata-mata, kerana apalah guna semua kemewahan ini sekiranya hati kita tidak tenang, kan? Jadi kita nak tanya sebagai mukadimah pada pandangan Puan Nora, apakah maksud kebahagiaan yang sebenar melihat kepada konteks masa hari ini? Okey, dalam konteks kita berada dalam fasa pemulihan pandemik ni kan, semua orang terkesan. Betul. Ramai yang kehilangan, macam Encik Ghazali cakap tadi, kita terpaksa beradaptasi dengan norma baru, berubah daripada kebiasaan biasa. Okey, BDR, PDPR, semua, dan kita ada tambah peranan sebagai seorang ibu, terpaksa jadi cikgu juga di rumah, kan? And then ada kalanya kita terpaksa swab test, kuarantin, dan bila kita sentiasa dengar berita kehilangan, ada orang positif dan majlis bacaan Yasin, perkara-perkara ni sebenarnya amat mengganggu sebab kita perlu bersedia dalam segala kemungkinan. Perkara uncertainty ni membuatkan yang mengusahkan ramai orang lah. Kalau boleh saya nak petik sikit. Kalau mengikut teori keperluan hierarki keperluan Maslow, kita perlu ambil tahu bahawa keperluan fisiologi asas manusia kita ni adalah dari segi kita ada rasa selamat, rasa cukup makan minum, okey, ada pekerjaan, dan yang penting kita masih hidup, bernafas, dan keperluan selamat tu apabila tak terkena COVID-19 tu kita rasa bersyukur. Kita sekarang ni kita takut, bukan kita selalu nak dengar perkataan positif, tapi kita takut dengar perkataan positif COVID-19. Betul. Jadi bila dalam menjawab kepada perkara tersebut, berhubung kepada teori keperluan Maslow tu juga, kita ada keperluan-keperluan lain, macam keperluan sosial, berhubungan antara satu sama lain, okey, untuk elak kesunyian. Kalau tak kita murung nanti, kan. Pentingnya kita rasa dihargai, dipunyai, dan kita berhubung, connect dengan individu-individu lain. Sebab itulah pentingnya kita bersama dengan family, rakan, adanya aktiviti sosial lah dalam norma baru ni. Dan antara lain, bagaimana kita menyumbang kepada komuniti diri, dan apabila kita tahu potensi dan fungsi diri kita, kita boleh membangunkan potensi diri. Jadi menjawab kepada persoalannya, kebahagiaan yang sebenarnya agak subjektif. Ia bergantung kepada apa individu, okey, dan peranan yang kita mainkan dalam konteks pada masa ini. Saya tertarik dengan apa yang Puan Nora katakan tadi, Wan Alif, iaitu kita boleh gembira sekiranya kita bersyukur kita selamat daripada penyakit COVID-19 ini. Namun pada masa yang sama, ianya juga menuntut kita, Puan Nora, untuk selamatkan ekonomi keluarga kita, kewangan kita. Sebab itu kebanyakan masyarakat hari ini, Wan Alif, sibuk dengan kerja siang dan malam. Ada yang mempunyai lebih daripada 2 kerja, 3 kerja dan sebagainya. Namun tak boleh juga kalau kita tak kerja. Betul. Sebab susah dari segi pendapatan dan sebagainya, kan. Jadi apa perkara terbaik yang perlu dilakukan dan disarankan kepada masyarakat kita untuk mereka capai titik keseimbangan tu antara kesibukan bekerja, pada masa yang sama jangan lupa untuk jaga kebahagiaan emosi. Okey. Satu, saya nak tekankan pentingnya pada masa sekarang untuk kita kekal tenang. Kekal tenang, bersyukur dengan apa yang ada, dan kita juga perlu tahu bahawa there is no health without mental health. Kalaulah kita nak cakap pasal kesihatan, pentingnya penjagaan kesihatan mental ni. Dan jika kita tak sihat, tak kisahlah tak sihat dari segi fizikal, tak sihat dari segi keadaan mental,
kerja pun tak produktif. Tak boleh juga kita buat kerja kan. Jadi perlu ada keseimbangan lah antara dua ni. Jadi satu yang saya melihat pentingnya kita jaga kesihatan mental. Lakukan perkara yang boleh menyumbang ke arah penjagaan kesihatan mental ni. Urus kerja, urus stres, berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan anak, suami, isteri, staf, pekerja kan. Apa yang terlibat dalam ni, kita terpaksa beradaptasi tadi, ubah cara dan berfikir ke arah yang lebih kreatif lah. Itu yang saya lihat. So kalaulah ada benda yang kita tidak dapat capai seperti selalunya sebelum ini, jadi ada satu perkara yang kalau kata lagu Frozen tu kan, let it go, yes, we let it go. Sebab kalaulah kita nak, sebab kita ada benda uncertainty kita tak dapat nak buat. Jadi let it go, biarkan ia. Jangan biarkan ia menggugat kita punya keadaan Jangan emosi. dipendam lah Ya, kiranya. betul tu. Jangan dianya tertanam dalam diri kita. Keluarkannya. Macam mana kita nak uruskan stres tadi, macam mana kita nak uruskan emosi kita. Dan berbalik kepada tajuk kita tadi, iaitu berbaik dengan emosi, cipta kebahagiaan anda sendiri. Macam mana sebenarnya istilah yang dikatakan berbaik dengan emosi ni, Puan? Satu, ada 3 langkah yang utama. Apabila kita nak berbaik dengan emosi ni, kita sebenarnya kena kenal pasti apa emosi yang kita rasa. Emosi ni sebenarnya banyak. Kalau pengalaman emosi ni ada lebih 34,000 sebenarnya. Dan kalau mengikut Dr. Robert Plutchik menyatakan ada 8 dominan emosi asas kepada semua ni. Sedih, geram, rasa gembira, rasa penerimaan, takut, marah, terkejut. Jadi penting untuk kita kenal pasti apa yang kita rasa supaya tak kisahlah sama emosi itu sebagaimana beratnya, very intense yang kita rasai, kita tidak menidakkannya. So yang kedua adalah kita akuinya. Itu adalah emosi apa yang kita rasa. Acknowledge it. Sebab apa penting untuk kita tidak menidakkan emosi ini? Sebab bila kita tadi yang cik kata pendam kan tadi kan, dia sebenarnya badan akan konflik. Aku sebenarnya rasa ni, tetapi kita tonjolkan dengan cara yang lain. Dia bak kata tak seiring dan sejalan lah, tak synchronize. Kalau Sarawak cakap tak ngam. Macam tu. Jadi penting untuk kita tahu apa emosi kita, akuinya, dan apabila akuinya tidak bermakna kita bersetuju. Betul. Bersetuju dengan perkara yang terlibat dengan emosi tersebutlah. Kenali emosi diri sendiri. Dan pernah tak dengar pepatah ni, kesempurnaan itu sekadar satu ilusi. Jadi betul. Kalau ada kegagalan kan di tengah jalan tu, kadang-kadang orang cepat lari fokus. Dan kegagalan itu mengganggu produktiviti mereka. Selepas ini kita nak tanya Puan Monora, macam mana biarpun kita kadang-kadang tak ikut perancangan seperti apa yang dirancang, macam mana kita nak back on track balik kan. Selepas ini semuanya jangan ke mana-mana, Sejahtera Asia. Kalau ikutkan, kalau sehari kita kerja 8-9 jam kan. Betul. Untuk mereka yang bekerja lebih daripada 2 ataupun 3 pekerjaan, durasi itu mungkin lebih panjang. Saya nak sarankan, kalau kita macam rasa penat, letih, tak salah untuk kita rehat sekejap, kembali tenang and back on track. Betul tak Wan Alif? Betul. Dan macam mana pun apa yang kita lakukan, semuanya ada target ataupun sasaran masing-masing. Nak cipta kebahagiaan juga, kita perlukan ada sokongan juga. Dan yang pentingnya kebahagiaan sebenarnya satu rawatan minda kita juga, daripada kita terus memikirkan yang negatif, merosakkan diri kita. Tetapi Puan Nora itu sendiri, cipta kebahagiaan anda sendiri. Kami dua nak cipta kebahagiaan. Macam ni sebenarnya Puan Nora. Okey, satu, apabila kita dah kenal pasti emosi kita, dan kedua, bila kita dah akuinya, sebenarnya kita boleh tahu what's next, apa tindakan seterusnya. Jadi bagaimana kita nak cipta kebahagiaan ini, sebenarnya berbalik, sebenarnya kita fokus kepada diri. Kita sebenarnya boleh cipta emosi baru yang lebih sihat sebenarnya. Jadi dengan cara kita self care ataupun penjagaan diri. Penjagaan diri ni dalam konteks yang lebih
luas apa sahaja yang kita lakukan supaya kita happy, kita gembira dengan tingkah laku kita, kita boleh buat pelbagai perkara baru. Sebagai contoh, waktu pandemik ni ramai yang pergi ke kelas baru, belajar fotografi, memasak, cuba resipi baru, gardening kan. Ubah susunan atur di dalam rumah dan macam-macam lagi lah. So perkara-perkara ni dia membantu merembeskan hormon gembira. Betul. Jadi secara tidak langsung sebenarnya menyuntik kebahagiaan kepada dalam diri. Yang penting untuk kita kekal tenang, bahagia, emosi kita sebenarnya boleh cipta. Bermula daripada diri kita, dia akan terselah keluar nanti. Cakap mengenai kebahagiaan dan kegembiraan tu, self-love lah. Ya. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu perkara yang menggembirakan hati kita, Puan Nora, ada juga setengah pihak yang bila mereka dah buat something yang can make themselves happy, mereka rasa teragak-agak dengan kebahagiaan itu sebab mereka rasa macam tak boleh nak happy sangat ni. Sebab nanti ada keberangkalian yang perkara yang tak diingini berlaku. Sebab kita tak boleh lari daripada masalah yang sedia ada. Macam mana nak pastikan kalau kita nak lari ataupun kita nak lari sekejap daripada sesuatu masalah, nak jadi happy, nak gembira tu, Pada memang masa 100% boleh happy tanpa memikirkan masalah yang kita hadapi sedia ada. Saya nak bawakan satu kisah. Pernah dengar tak kisah pingat perak Olimpik? Okey, bagaimana ada kajian menunjukkan penerima pingat perak, mimik muka dia apabila menerima pingat perak berbanding dengan individu yang terima perak gangsa, pingat gangsa, yang gangsa tu lebih happy. Yang perak tu macam muka ketat, rasa ni kan, tak best. Sebab apa? Sebab padahal dia adalah yang nombor 2 yang terbaik di dunia kan. Jadi sebenarnya apabila dia memikirkan dia gagal mendapat nombor 1, dia terlepas peluang untuk meraihkan bahawa dia adalah yang terhebat walaupun nombor 2. Kan? Yang pingat gangsa pula, aku dah berjaya berlawan dengan yang nombor 4, jadi aku berhak menerima nombor 4. Ini adalah kita merujuk kepada satu istilah mindful at the moment ataupun mindfulness, di mana kita merasai apa yang kita patut rasa dan beri sepenuh tumpuan pada masa ini dan tidak menghukum. Merasai apa yang kita patut rasa. Yes, betul. Embrace the moment masa tu. Yes, Jangan overthinking betul. sangat. Ya, tidak menghukum. So bila kita start judging, aku tak dapat nombor 1 ni, tak dapat emas kan? Kita start. So bila tu kita sebenarnya terperangkap. Betul. Berbalik kepada terperangkap ni, kebanyakan manusia kita ada masa lalu, kita ada kini at the moment dan kita ada masa hadapan. Individu yang terperangkap antara dua masa ini iaitu masa lalu, okey, kita terlalu memikirkan Susah nak move on. Susah nak move off, itu membuatkan kita akan rasa murung, rasa menyalahkan, regret, penyesalan dan macam-macam lagi lah. Kita akan tertarik ke belakang. Saya rasa dah bercakap dengan ahli sekretari. Jumpa one to one dah ni. Tapi ini juga diharapkan dapat memberi manfaat kepada penonton. Saya tertarik sekali dengan apa yang dikatakan oleh Puan Nora, terperangkap dalam kesempurnaan. Kebanyakan masyarakat kita hari ini dengan adanya media sosial dan sebagainya, mereka nak semuanya sempurna. Dan apabila gagal sedikit, mereka dah rasa down dan sebagainya. Jadi Puan Nora, apabila tak seperti yang dirancang, berlaku kegagalan di tengah jalan, apa yang perlu mereka letak dalam mindset mereka to get back on track? Okey. Selalu ingatkan diri adalah past is past. Okey, kalau kita tak embrace the moment pada masa ini, okey, kita akan missing out apa yang sepatutnya kita dapat. Jadi kita akan miss lah. Okey, kita akan miss. Jadi apa yang kita boleh lakukan antaranya adalah praktis latihan mindfulness. Dia ada pelbagai cara dari segi meditasi, enjoy the moment, latih diri untuk berehat sekejap, refresh dan recharge diri supaya kita boleh get back on track. Yeah. Sebab minda kita ni perlukan rehat sebenarnya. Betul. Bayangkan dalam masa satu hari kita ada lebih 60,000 perkara yang kita fikirkan. Dan kalau kita calculate, kira dalam masa 1 minit 60 saat kita boleh fikir lebih kurang 40 perkara. Kat mana otak kita tu sebenarnya 40 kan? perkara, nampak. Jadi
dia bayangkan kalau saya mengadap laptop ni, mungkin saya mengadap laptop ni tetapi minda saya boleh sampai ke planet Pluto. melayang-layang. Ya, Jauh menerawang. planet Pluto tu. Tahu lah cuaca sejuk sekarang. Meleset. Jadi pentingnya untuk kita practice mindfulness tu supaya kita boleh enjoy at the moment. Betul. Penting untuk praktis tu guys. Untuk kita enjoy dan juga untuk kita lalui kehidupan kita tanpa ada gangguan emosi dan juga apa sahaja yang mendatangkan perkara negatif pada diri kita dan juga orang sekeliling kita. Nampaknya kita masa sangat cemburu sangat kita dengan Sekali kita nak tanya sebenarnya. Tapi tak apa. InsyaAllah ada rezeki. Kita boleh jumpa lagi dengan Puan Nora. Dan pasti kita nak ucapkan terima kasih Terima kepada kasih. pencerakanan program kaunseling Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIMAS, Puan Siti Nurazila Muhammad Said. Terima kasih Juga kami atas harapkan jemputan. agar Puan juga sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik. Terima Juga kasih. kepada penonton kita, mungkin diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita untuk kita lebih bijak mengawal emosi dan tahu bagaimana nak cipta kebahagiaan diri sendiri. Betul itu guys. One by one lah, satu persatu. Kalau kita ada banyak kerja nak dibuat, elok juga untuk kita list it down, senaraikan dan tak salah untuk bagi self reward kepada diri Yes, sendiri. betul. Kan? Itu self reward untuk diri kita agar kita tetap bahagia menghadapi hari-hari yang mendatang. Okey, cukup sampai di sini untuk Sejahtera Asia. Seperti biasa saya ada pantun penutup khas buat bakal Perdana Menteri kita. Okey, oish, okey. Mencari siaran santapan pagi masih terkeliru. Tertangga Sejahtera Asia terus hati bagai tertukul. Harapan kepada Perdana Menteri baru, ingat rakyat, ingat amanah yang dipikul. Wah, ingat rakyat, ingat amanah yang dipikul. InsyaAllah kami doakan agar Perdana Menteri ke-9 nanti mampu mentadbir negara dengan baik dan dapat menyeimbangkan antara ekonomi dan kesihatan tak kala kita menghadapi tempoh yang mencabar ini. InsyaAllah. Dan kepada anda, pastikan kesetiaan anda untuk Sejahtera Asia esok dan lusa. Sejahtera Asia hujung minggu pastinya bersama dengan Sharon, Fatah dan juga Syasha Jazlin. Tapi untuk hari ini sampai di sini sahaja daripada saya Ghazali Zawawi. Dan saya Wan Alif Hanya daripada dalam Sejahtera Inspirasi. Asia. Daripada Inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye.